Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan kuliah kita untuk tahun baru 2021. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita menggunakan kitab terjemahan Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Kita sambung muka surat 4. Masalah yang ke-9. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-9, masalah yang ke-9, wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram, kita nak mulakan solat, kita takbir. Untuk mengesahkan takbiratul ihram kita, wajib kita datangkan 3 perkara. Wajib bagi seorang itu apabila hendak bertakbiratul ihram menghadirkan 3 perkara. Yang ini kita dah ngaji dalam bab kitab-kitab fiqh yang terdahulu. Termasuk kitab yang kita dah baca, kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Baik, yang ni secara umum ni 3 perkara ni tak ada kaitan imam makmum pun. Secara umum 3 ni. Kita solat sendiri ke, kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, 3 perkara ni wajib. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, cuma bila masuk masalah imam dan makmum, dia ada sedikit penambahan di belakang nanti. Untuk 3 ni, dia bukan berkaitan dengan imam dan makmum. Nah, untuk solat siapa saja. Solat seorang diri, jadi imam, jadi makmum, 3 ni wajib dah. Cuma dalam bab solat berjamaah, masalah imam dan makmum ada beberapa perkara yang kita akan tambah. Baik, apa dia 3 perkara tersebut? Kita ulang secara ringkas. Yang pertama, qasad. Baca dia qasad, qaf, sad, dal, qasad, qasdun. Dia bubuh titik je, qasad pula. Dah. Dia pergi bubuh koma situ. Nah, jadi buat qasad apa? Qasad tak perlu koma pun. Qasad, tuan-tuan. Cuma nak sebut s dengan sad, kita hendak mengaji. Kalau kita tak mengaji Arab, kita sebut qasad. Yang tu jelah. Kalau mengaji Arab sebut dia qasad, qasdun, qasad. Sad beza dengan sin. Tapi dah biasa sebut qasad, qasad lah. Nah, tapi qasdun, qasad sebenarnya sad. Baik, dalam bahasa kita niat. Niat mana lintasan hati untuk mengerjakan solat. Lintasan hati untuk mengerjakan solat. Itu niat. Masa mana nak niat? Yang inilah berlaku khilaf dalam kalangan ulama.
berpandukan hadis satu innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati, ada riwayat binniyati, tidak ada alif secara mufrad. Baik, sesungguhnya sesungguhnya hanya saja al-a'malu segala amalan binniyati sah dengan niat. Baik, ba pada binniyat, ba itu dia ambil kira dalam bahasa Arab tahu tak? Nah, ba huruf jar itu. Tahu huruf jar? Tak tahu. Tak tahu sudah. Ba tu nama dia huruf jar, dia akan menjarkan kalimah selepas dia. Jar kalau isim mufrad baca kasrah, binniyati tak boleh baca tu, tak boleh baca tahu. Ba tu akan menjarkan kalimah itu jadi kasrah. Baik, ba itu kalau mazhab lain dia timuah dengan niat. Memang dengan ba tu, dengan niat artinya walaupun sebelum takbir sah. Mazhab Hanafi sebelum takbir dia niat dah. Takbir itu dia cuma ingat Allah Maha Besar, Allahu Akbar, makna dia Allah Maha Besar, maka dia takbir Allahu Akbar, dalam hati dia Allah Maha Besar. Niat sebelum tu aku solat maghrib, aku solat fardu maghrib sebelum dia takbir. Syafi'i tidak. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Syafi'i bar yang mana muqaranah. Niat akan berlaku apabila kita nak buat sesuatu amalan. Dia bukan sebelum, dia berserta. Bar dengan mana berserta. Macam wuduk juga, kita nak niat wuduk masa kita nak basuh muka. Nah, air pertama mencecah muka, masa tu niat. Sebelum tu tidak sah niat. Masa basuh tangan tak niat tu, macam bismillah. Sebab basuh tangan dia sunat. Anggota yang fardu yang pertama kita basuh muka, maka niat kita bermula masa kita nak basuh tu, air nak terkena pada kawasan muka, masa tu niat, bukan sebelum, dia berserta. Boleh faham tak? Baca niat dulu ke masa dalam takbiratul ihram solat? Yang takbir kita masa A tu bermula niat, sebelum A tak boleh. Bagi orang-orang yang tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada was-was apa-apa, dia masa Allah itu masa itulah dia mula masukkan niat dia. Lintas hati. Bila kita sebut usalli fardal maghribi 3 raka'atin imaman makmuman, terpulang. Salah satulah yang berdua-dua. Berdua-dua. Imaman makmum, ustaz buat contoh tu. Dia ikut dua-dua. Kalau kita imam, imaman. Kalau kita makmum, makmuman. Lillahi ta'ala. Baik. Bila kita Allah itu, maka niat masuk bermula itu masuk niat itu. Berserta. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Cuma kita niat lafaz. Lafaz tu sunat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada pun lafaz-lafaz ni. Syafi'i sunat bagi orang-orang yang tidak mampu kalau dia tak lafaz. Kalau dia lafaz, dia takbir lancar. Kalau dia tak lafaz dulu, dia takbir takut jadi waswas, jadi lambat. Maka sunat bagi dia lafaz dulu. Kita hak lancar dah, tak payah duk usolli lah. Kita takbir seumur hidup sekali ya, Allahu Akbar, tak payah usolli ya. Dia nak bantu, lafaz ni membantu. Takut kita tak boleh niat nanti, takut tak masuk, maka kita sebut dulu. Lepas kita sebut terus kita takbir, yang kita sebut dulu akan masuk lah. Membantu. Kalau kita dah okey, tak perlu bantuan, tak payah Pak Cik ada 100,000, 100 juta, nak minta sedekah lagi, tak payah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu sunat bagi orang-orang yang was-was, yang tidak mampu untuk menghadirkan niat. Sunat dia lafaz. Kalau kita ni mudah, tak payah, tuan-tuan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, baik, lafaz tu bukan niat. Tu nama dia lafaz. Niat dia benar dalam. Bila dilafazkan, nama dia lafzun. Lafaz dia bukan niat. Jadi nak cerita bab niat benar dalam, nak cerita payah, niat sendiri ya. Nah, bila kita makan garam rasa masin. Masin macam mana baca?
Pak Cik tanya saya, masih macam mana Ustaz? Mana aku tahu. Lepas tu nak tahu juga, rasa sendiri ya. Ambil garang botak lidah. Oh, sama mesin. Jadi mesin yang saya rasa sama dengan mesin yang Pak Cik rasa. Dia kena buat. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, dia tak boleh cerita tak nampak, dia kena benar dalam. Hak cerita tu nama dia lafaz, itu dak niat. Lintas kita itulah niat. Baik, lintas kita nak lintas apa? Niat ni lintas. Kalau kita nak pergi tandas, kita tiba-tiba kita bangun, kita nak pergi tandas. Memang kita ada niat nak pergi tandas, kita akan pergi tandas. Itulah niat, tapi tak perlu lafaz. Sahaja aku nak pergi tandas. Bodoh namanya. Makna gerakkan kita nak buat itulah niat sebenarnya. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu kalau kita hanya menampar, kita tampar anak kita, pam, nampar, dia jatuh. Jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dalam hati kita tidak ada niat langsung nak bunuh dia, cuma kita nak penampar. Orang Bali panggil tabuh, pum. Tabuh. Aku tabuh budak ni. Kena penabuh aku. Oh, jenis tu. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia tabuh, dia tampar, jatuh mati. Bukan niat dia nak bunuh. Itu disebut membunuh tanpa niat. Kalau dia ambil pisau, dia tikam tu, lepas tu dia bunuh tanpa niat. Kalau tak hang. Sebab pisau tikam tu dia memang niat nak bunuh. Jadi dia penampar bukan niat nak bunuh. Nabi Musa kan, pang bagi sekali, mapuh. Nabi Musa, itu baca kisah dia. Wah. Dia pun tak sangka, dia pun tak pernah tampak orang, dia pang sekali jatuh mati. Allah, kuatnya Nabi Musa, tenaga dia. Nah, dia kecil macam kita ya. Tak besar mana pun tubuh dia. Tapi kekuatan Allah bagi sekali pang KO. Nah, ada teka buat lawan. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati. Jadi kita lintas, aku solat, ni ada qasdun. Kita kata bahasa Arab usalli, lepas tu Allahu Akbar, aku solat. Pelik. Bila usalli, Allahu Akbar, usalli lah juga. Tu nama dia bantu. Usalli, Allahu Akbar, hati usalli, betul je. Ni Pak Cik, usalli, Allahu Akbar, sahaja aku solat. Bodoh. Tak sampai hajat nak bantu tu. Bantu kok mana hang sebut usalli dalam solat, hang kata aku solat, sahaja aku solat. Bantu macam mana? Cuba tuan-tuan masa nak nikah, nak bantu takut, nak terima takut nanti terlupa. Kita nak apa? Aku terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwin RM120 tunai. Aku terima nikahnya. Duk ulang-ulang. Nah, kita nak bantu. Nanti tu imam dah angkat kita apa? Qabiltu nikah. Hang hafal Melayu nanti marah kok mana? Ataupun dia hafal Arab, qabiltu nikah Fatimah binti Muhammad. Dah apa Arab. Nanti terima, aku terima nikahnya. Kok mana tadi yang sebut qabiltu nikah. Hak ni aku terima nikahnya, tak bantu tu, ngacau. Nah, sebenarnya kita duk kata usolli, kemudian kita takbir dalam hati aku solat, sebenarnya bukan bantu. Yang bantu kita sebutlah bahasa Melayu. Sahaja aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam ataupun makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dalam hati pun sahaja aku. Itulah nama dia membantu. Kalimah yang sama kita ulang. Ni dok Arab sebelum kita terjemah Melayu. Itulah jadi panjang. Duk jemah menyusah tu. Bukan memudah, menyusah. Pak Cik selama ni usolli ke saja aku solat? Usolli juga. Tu imam, kita dengar tu usolli tu imam. Takbir Allah Akbar, aku saja solat. Tak tu juga. Tapi kalau boleh membantu, walaupun kita terjemah tak boleh, bukan kata salah. Tapi sebenarnya nampak tidak logik sebenarnya. Hak logik mesti bahasa yang sama. Nah, tu boleh logik, tapi guna bahasa Arab di luar, bila takbir guna bahasa Melayu, tidak ada logik di situ. Apa tujuan sebenarnya? Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita niat sahaja aku solat, tu bahasa barulah. Sahaja aku solat. Sahaja tu nak kita niat. Bila sengaja tu niat.
Ataupun sengaja aku solat, boleh juga. Ataupun bahasa lama sengaja. Kita lama kan? Sin, nga, ha, alif, jim. Sengaja. Tak kisahlah mana-mana pun. Artinya kita niat, sengaja ni niat. Bila kita tak niat, aku tak sengaja, tu tidak niat. Macam saya tak sengaja. Kita tidak niat nak pergi sentuh dia. Tiba-tiba tersentuh. Minta maaf, saya tak sengaja. Tak ada niat pun. Bila sengaja niat, okey selesai. Nah, kita kata sahaja aku solat. Yang tu qasdun ataupun niat wajib ada. Siapa pergi solat takbir Allahu Akbar tak niat dia solat, tak sah. Dia kena niat, dia sengaja nak solat tu, bukan dia nak senam rabi dan sebagainya, dia nak solat. Satu, nah, sahaja aku solat. Yang kedua, qasdun solat itu fardu atasnya. Jika solat itu solat fardu. Yang ni tak sebut qasdun, adalah kitab fiqh lain dia sebut ta'arrud. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirti ta'arrud, maka kita kena sebut fardu. Sahaja aku solat fardu zuhur, sahaja aku solat fardu asar, kena sebut fardu. Kalau tuan-tuan kata sahaja aku solat asar, tak sah. Sahaja aku solat asar 4 rakaat, kerana Allah Ta'ala tidak sah. Sebab kalau tuan-tuan niat sahaja aku solat asar, dia automatik jadi sunat. Automatik jadi sunat. Dia kena sebut fardu baru jadi wajib. Tuan-tuan datang usalli apa dia usalli as-subha, tuan-tuan. Sahaja aku solat subuh 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala, dia jadi sunat subuh sebelum 2 rakaat. Dia tak akan jadi solat subuh. Wajib kena sebut fardu. Sahaja aku solat fardu, kena sebut. Sama dengan solat jenazah, kena sebut fardu kifayah. Sahaja aku solat di atas mayat perempuan ini, sahaja aku solat di atas mayat lelaki ini, 4 kali takbir fardu kifayah. Menjadi makmum kerana Allah Subhanahu wa taala, wajib sebut fardu kifayah ataupun fardu. Siapa niat sahaja aku solat di atas mayat lelaki ini atau mayat perempuan ini 4 kali takbir mengikut imam, tak sah. Sebab apa tak sah? Tak sebut fardul kifayah. Nah, ataupun solat-solat yang kita nazar. Kalau aku lulus peperiksaan, kalau aku naik pangkat, aku bernazar solat 2 rakaat. Aku bernazar solat 2 rakaat, contohlah. Maka 2 rakaat tu jadi wajib. Nah, jadi wajib, dia bukan sunat lah. Asal sunat lah. Tapi bila dia nazar, maka jadi wajib. Maka tak boleh niat usalli sunnata. Nah, usalli salatan fardun alayya. Kena sebut fardu. Sebab kita sudah nazarkan. Nah, aduh. Baik, jadi biasa bila kita solat fardu, kita kena sebut fardu. Siapa-siapa tak sebut fardu, maka solat dia automatik bertukar menjadi sunat. Bermakna solat sunat tak wajib sebut sunat, sunat sahaja sebut sunat. Kita nak solat sunat zuhur. Nah, sahaja aku solat sunat zuhur. Sunat menyebut kalimah sunat zuhur. Tak sebut, tak apa, sahaja aku solat zuhur. Sah dah. Sebab bila tak sebut fardu, dia automatik akan jadi sunat. Maka menyebut sunat dalam solat sunat, sunat. Dia bukan wajib. Hak wajib sebut fardu dalam solat fardu. Kenapa? Maknanya solat sunat kita boleh sebut usolli, ataupun kita kata Melayu, sahaja aku solat sunat tahiyat masjid, sahaja aku solat tahiyat masjid, tak apa. Tak sebut sunat pun sah dah. Sebab dia tak wajib sebut sunat. Nah, yang wajib sebut hanya solat fardu sahaja, ataupun yang berkaitan dengan fardu kifayah, ataupun solat-solat yang kita nazar yang jadi wajib, maka nak sebut.
Baik tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis yang tu secara ringkaslah, ulang balik. Jadi 3 tu sajalah. Sahaja aku solat, satu nama dia qasdun, fardu nama dia ta'arrud, kemudian zuhri nama dia ta'ayyun ataupun ta'yin. 3 rakaat menjadi makmum, menjadi imam kerana Allah Subhanahu wa taala sunat. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, imam tak niat jadi imam pun sah. Imam dia tak niat di imam, dia niat sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala, Allahu akbar. Makmum ikut dia di belakang. Solat dia sah aja. Sah. Tapi tak dapat pahala jemaah. Sebab dia bukan nak ikut kan, dia diikut, yang diikut tak perlu niat jadi imam. Solat tetap sah tapi dapat pahala 1. Tidak dapat pahala jamaah yang kata 27 tu. Dia nak dapat pahala, maka niatlah aku jadi imam. Lintas di hatilah aku jadi imam. Walaupun rakaat kedua dah, bila orang datang Allahu akbar, kita dengar dia nak ikut kita lintas di hati, jadi aku jadi imam. Maka kita akan dapat pahala jamaah. Kalau kita tak niat apa-apa pun sah, cuma tak dapat pahala jamaah. Tapi kalau kita masbuk, kita ikut imam nombor 1 tadi, kita tambah tu rakaat, datang dia di belakang, dia ikut kita. Nah, dia niat jadi makmum lah. Kita tak niat tak apa, kita dapat dah dengan imam tadi. Tapi kalau kita nak niat pun boleh, tak ada hal. Nah, jadi 2. Tadi dengan imam tu, ni dengan orang belakang kita. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, makmum dia kena niat jadi makmum lah, tapi tak wajib dalam takbiratul ihram. Habis dah Allahu akbar, bar tu habis dah takbir. Dia sempat niat aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Kat tu 3 rakaat tu bukan wajib pun, tak ada masalah, tak sebut pun tak apa. Makmum tak sebut nah, tak apa, sah dah. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, sampai imam nak rukuk, kalau dia nak ikut imam, dia kena niat. Niat aku jadi makmum baru boleh ikut. Kalau dia tak niat jadi makmum, dia pergi ikut, batal solat dah. Sebab dia tak niat nak ikut imam, tiba-tiba dia pergi ikut, batal. Jadi masa tempoh diberikan selepas dia kata bar Allahu akbar sehingga imam rukuk. Dia boleh kata masa mana pun, dia lepas bar sehingga imam rukuk. Bila imam rukuk dia tak niat jadi makmum, imam rukuk dia pun pitu imam, batal. Ada faham? Tapi kalau boleh niat dalam takbiratul ihram sekaligus ialah aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jelah. Kalau kita tak sebut dalam tu pun tak apa, lepas tu boleh lagi sampai bila? Sampai imam nak rukuk. Itu masa diberikan. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Dan jika pada solat Jumaat, ini pengkhususan lain, dia terkecuali. Dan jika pada solat Jumaat, Melayu sebut Jumaat, Arab kata Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Takut disilap baca ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah, jengkreng. Jangan terikut. Nah, Jumu'ah Arab, Melayu biasa dia modify kalimah tu, memang dia suka. Baik, solat Jumu'ah maka wajib ditambahkan atas 3 perkara. Hak ni dalam takbir, wajib ditambahkan hak 3 ni. Dengan 1 perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam ataupun jadi makmum. Imam pun wajib niat jadi imam dalam takbiratul ihram. Makmum pun wajib niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Kalau bar habis dia tak sebut lagi, dia sebut selepas tu tak sah. Sebab apa? Sebab solat Jumaat wajib berjamaah. Solat Zuhur fardu kifayah berjamaah mazhab Syafi'i.
Makna solat fardu zuhur boleh solat seorang diri, solat asar boleh solat seorang diri, solat maghrib boleh solat seorang diri. Sebab itulah dia tidak wajib sebut makmum dan imam dalam takbiratul ihram. Sebab dia jenis boleh solat seorang diri. Jumaat boleh tak? Mazhab mana? Ayah Pin. Mazhab Ayah Pin. Solat Jumaat di mana? Di rumah. Lepas tu siapa yang imam, aku makmum. Jengkreng. Nah, tak boleh. Kalau kita terlepas solat zuhur, terlepas imam balik lepas tu tak ada orang nak buat solat Jumaat dah. Solat zuhur lah kita. Tak boleh buat Jumaat sebab Jumaat syarat dia wajib berjamaah. Syafi'i tambah pula 40 orang termasuklah imam. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka imam wajib niat jadi imam dalam solat Jumaat sebelum habis takbiratul ihram bar itu. Makmum juga wajib niat dalam takbir itu jadi makmum. Kalau tidak sah. Kalau jamaah tu ada 40 sekali imam, ada seorang jamaah dia tak niat jadi makmum, habis tak sah belaka. Nah, sebab tak cukup syarat sah 40 orang termasuk imam. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab tu wajib ngaji ilmu. Kalau kita tak ngaji, hak lain jadi terpalit, tak sah belaka sebab kita seorang tak sebut makmum masa kita takbiratul ihram. Baik, dia selain daripada Jumaat dia ada lagi sebenarnya. Jamak takdim. Jamak takdim kerana hujan. Jamak takdim kerana hujan. Tapi dia tidak boleh qasar. Qasar ni waktu kita bermusafir 2 marhalah baru ada jamak qasar. Yang ni jamak 4 jamak tamam. Boleh buat waktu hujan yang kita jangka jenis musim-musim hujan ni dia mula daripada pukul 12 biasa pukul 6 baru habis. Jadi imam kata kita jamak takdim asar kita balik tak payah mai dah. Kita jamak terus. Zuhur 4 kemudian lepas tu buat asar 4. Jamak nama dia jamak takdim kerana hujan tu, musim hujan. Sebab nanti hujan ni akan dijangka berterusan sampai ke malam tu. Buat tak? Boleh. Tapi tak boleh buat seorang-seorang. Kita seorang-seorang zuhur jamak dengan asar kerana hujan tak boleh. Dia boleh buat berjamaah di masjid sahaja. Di rumah tak boleh buat. Siapa buat di rumah gila. Jamak ke mana ada dalam rumah ke pergi mana pun. Hak ni kalau balik rumah nanti nak mai pula asar hujan lebat. Jadi memudahkan kita jamak tu ditakdimkan asar dalam zuhur 4 tamam. Maka masa tu wajib imam niat jadi imam dan makmum pun wajib niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dia special case. Dia bukan macam solat biasa. Sebab hanya boleh buat jamak takdim kerana hujan ni di masjid, tidak boleh buat di rumah, dan hanya boleh buat dalam solat jamaah, tak boleh buat solat seorang diri. Macam solat Jumaat juga kena buat berjamaah, maka wajiblah imam niat jadi imam dalam takbiratul ihram dan makmum niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Yang ni kita tak wajib buat yang ni. Kita baliklah nanti mai mula tak kisah. Kita duduk di bandar. Kemudahan tu banyak. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ataupun kita bernazar untuk solat berjamaah. Kalau aku naik pangkat, aku bernazar nak solat berjamaah selama seminggu. Maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh, maghrib sampai subuh, seminggu solat berjamaah tanpa henti 5 waktu. Maka si nazar tadi dia wajib niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Waktu dia nak takbir, kalau dia jadi makmum lah, dan dia wajib niat jadi imam dalam takbiratul ihram kalau dia jadi imam. Pakcik faham tak? Nampak ke? Yang tak faham. Yang keempat, kita solat mu'adah. Mu'adah artinya kita solat ulang dalam waktu yang sama. Kita solat zuhur dah. Kita solat zuhur, kita solat seorang lah dalam masjid. Tiba-tiba habis datang satu kumpulan, mereka solat zuhur berjamaah.
Jadi kita tadi solat seorang dapat satu, maka kita solat mula. Itu nama dia mu'adah, diulang solat yang sama dalam waktu yang sama. Maka solat yang kedua tu nama dia solat yang kita ulang. Nah, maka yang tu wajib niat jadi makmum. Kalau kita jadi makmum lah dalam takbiratul ihram, dan kita wajib niat jadi imam dalam takbiratul ihram kalau kita jadi imam. Mu'adah, tuan-tuan. Ataupun kita solat jemaah dah. Kita solat jemaah dah tadi, selesai, datang satu lagi jemaah, tapi jemaah ni ada tok guru dalam dia. Maka solat semula. Sebab jemaah ada tok guru lebih afdal daripada jemaah kita tadi gemak rempik ya. Banyak gemak rempik jadi solat ni. Tiba-tiba datang hak kedua jemaah ada tok guru situ. Maka sunat kita ulang semula solat kita dengan jemaah ada tok guru. Panggil apa? Sebab nak ambil berkat dan fadilat solat berjamaah bersama tuan guru, maka masa tu wajib kita niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Ada tempat-tempat dia. Nah, ulang mula. Dalam kelas kena buat itu, ulang mula. Jengkring. Baik, tak apa. Kena ulang-ulang lah. Ngaji ni kena ulang, baru kita boleh ingat. Sekali dengar mungkin kita tak boleh. Dia kena ulangnya. Baik, selesai hak tu. Masuk yang ke-10. Baik, yang ke-10 ni saya rasa kita dah baca dah dulu. Nah, bab kelebihan takbiratul ihram ni dengan imam. Tak apa, kita baca sikit secara ringkas nah. Yang 10, sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbiratul ihram imam. Disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya, supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram. Kerana tersebut di dalam sebuah hadis, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram bersama imam lah 40 pagi 40 hari ya, ditulis baginya 2 kelepasan. Yang pertama kelepasan dari api neraka, dan yang kedua kelepasan dari nifaq, yakni munafik. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, sunat makna kalau kita tak takbir pun sah solat, tapi tak dapatlah bonus ni. Fadilat ni bonus 27 dapat, tapi hak bonus ini hak kata pelepasan daripada api neraka, kelepasan daripada nifaq kita tak dapat. Kalau kita kerja nak bonus hujung-hujung tahun banyak. Nak bonus kalau kerja. Nak bonus kan? Takkan solat tak nak bonus. Bila kita boleh buat, buat. Tak boleh buat, tak payah. Macam mana? Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati. Cuma dia kata mengiringi takbiratul ihram bersama imam. Makna mengiringi macam mana? Lepas imam Allahu Akbar, imam dah sebut bar, baru kita imam bar, kita tu iring. Kalau imam Allahu Ak, kita dah, dia tidak iring tu. Tu serentak tu batal. Takbiratul ihram kalau kita buat sama dengan imam, sebelum dia habis bar kita takbir dah, solat kita daripada awal batal. Hak ni kena jaga. Rukun lain tak apa, rukun lain bagi sama tak apa, rukun bagi sama tak apa, makruh lah. Nah, makruh. Sujud sama-sama imam Allah, kita Allah, sama-sama sujud, makruh. Tapi jangan buatlah makruh ya, tapi tak batal solat. Takbir imam kita jeng kering. Sebab tu kita mengiringi. Pastikan imam takbir bar dulu. Nah, Allahu Akbar, dia bunyi bar, kita bermula Allahu Akbar. Selagi mana dia belum bunyi bar, jangan angkat angkat batal daripada awal. Baik tuan-tuan, tak bukan batal ni kalau dah solat dah, tak betul, bukan batal. Mana tak sah solat dia. Kena hati-hati, tunggu dia bar, kita pun Allahu Akbar, itulah yang paling utama. Tetapi kalau kita lambat sikit, imam dah bar,
Kita ni lambat sikit dalam tempoh 2-3 second, 4 second, 5 second. Tapi lambat itu kerana kerja solat juga, sebab kita ada usolli. Nah, kita ni was-was sikit, kita nak kata juga, sahaja aku solat maghrib 3. Imam dah baru nak baca Fatihah, dia dah baca iftitah, Allahu akbar kabira. Kita pun sahaja aku solat maghrib 3 rakaat ikut imam. Allah, lambat kerana urusan solat. Sebab kita takut, kita was-was, kita duduk sahaja aku solat. Kalau kita hak lawan usolli. Nah, boleh lagi, masih boleh dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Ataupun kita sedang fokus, imam takbir Allahu akbar, terfokus, kita tak takbir 3 second, 4 second, 5, kita fokus nak solat bagi betul-betul ikhlas. Pun kita angkat Allahu akbar, dapat lagi. Sebab kita walaupun sedikit lambat, imam bar kita tak tapi kita masih melakukan kerja-kerja persiapan untuk solat, masih dapat lagi. Tapi jangan sampai imam baca Fatihah lah. Nah, ni pendapat yang paling kuat. Tapi kalau kita lambat bukan kerana kerja solat, tak dapat. Imam Allahu akbar, betul dulu ni, takut ada rambut ni. Betul ni dulu. Allah tak dapat. Sebab kita menyibukkan diri dengan perkara bukan kerana solat. Kan ada betul piok, betul baju macam-macam. Duk turun baju hal lipat. Tak dapat. Ingatlah, yang paling afdal Allahu akbar, lepas bar kita itu paling comel. Tapi kalau kita sedikit lewat kerana kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang menjurus kepada solat, masih dapat lagi. Tapi kalau kita buat benda-benda lain yang tidak ada kaitan dengan solat, maka kita terlepaslah. Terlepas fadilat takbiratul ihram dengan imam. Solat kita sah. Nah, kalau kita buat ikut rukun dan syarat dan fadilat jamaah kita dapat. Cuma kelebihan bonus itu saja kita tak dapat. Baik, tuan-tuan, terima dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itulah cukup yang kisah-kisah Abu Umamah Al-Bahili ini kita dah cerita sebelum daripada ini. Baik, kita masuk satu lagi kalau sempat lah. Yang ke-11. Hukum makmum was-was pada bacaan Fatihah. Baik, ini berkaitan dengan imam dan makmum. Ini makmum, dia was-was bacaan Fatihah. Baik, jika makmum itu was-was dalam bacaan Fatihah dan belum sempurna membaca Fatihah, imam pun rukuk, dia jadi lambat Fatihah sebab dia was-was, maka dia tak habis lagi, imam pun rukuk, dia baru iyyaka na'budu, imam Allahu akbar rukuk dah. Maka lazim ia menyalahi, yakni membelakangi. Dalam kitab fiqh Arab sebut takhalluf. Dia boleh melewatkan. Dia tak boleh ikutlah rukuk tu sebab dia tak habis Fatihah. Pendapat yang paling kuat, dia kena habiskan Fatihah. Dia boleh menyalahi, membelakangi imamnya kerana menghabiskan Fatihah. Makna bila imam takbir Allahu akbar rukuk, dia jangan rukuk lagi. Lazimkan habiskan Fatihah. Lazimkan habiskan Fatihah. Ini bagi yang muafiq lah. Nah, yang muafiq. Kalau yang masbuk jangan. Yang masbuk dia baru masuk, dia Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imam Allahu akbar, iaitu dia kena rukuk, dia masbuk itu. Yang ini muafiq. Makna dia ada masa untuk baca Fatihah, tapi dia was-was. Sebab tu dia jadi lambat, maka dia tak boleh rukuk bila imam rukuk. Dia diberi masa untuk takhalluf, untuk terlewat sikit dia beri imam, untuk habiskan Fatihah dia. Tapi lewat banyak mana tengok nanti. Kerana menghabiskan Fatihahnya, dan berkata pengarang Kitabul Jawahir, telah berkata Al-Imam Nawawi, dan adalah lazim menyalahi makmum akan imamnya itu dengan kerana uzur, bukanlah kerana was-was. Berkata ia, dan aku dapati ada sebahagian ulama mutaakhirin berkata bahawa menyalahi makmum dengan imamnya dengan demikian itu ialah menyalahi, membelakangi tanpa uzur.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Imam Nawawi kata, dia bukan masalah was-was, dia uzur sebenarnya. Uzur apa? Dia punya lidah dia mungkin lama. Dia gagap. Nah, dia gagap. Oleh kerana keuzuran lidah dia, lemah lidah dia untuk sebut dengan cepat, maka dia gagap. Dia gagap. Di luar pun gagap. Seseset saya nak makan. Gagap. Maksud surah alhamdulillah. Di luar gagap, di dalam solat pun dia gagap. Maka dia ini bukan nama dia was-was, kata Imam Nawawi, nama dia uzur. Uzur lidah dia tak boleh nak sebut dengan jelas. Di luar pun gagap, di dalam pun gagap. Tapi kalau dia di luar lancar, saya nak makan nasi biryani, lancar. Maksud solat Malik Yaumiddin. Di luar solat lancar, dalam solat gagap. Hak ni bukan uzur. Hak ni nama dia was-was. Pak Cak boleh faham ni? Pak Cak tengok sini Pak Cak. Pak Cak tak dengar tu. Baik, mana gini? Orang was-was artinya dia di luar solat, dia tidak gagap, dia boleh cakap lancar sahaja. Tapi bila dia masuk dalam solat, dia sedikit gagap baca dia. Tapi jangan berlaku lah. Jangan berlaku. Nah, ada hari ni saya pernah jumpa setakat ni 2 orang lah. Yang pertama, mula-mula saya sampai di Sarawak, surau tempat saya, taman saya tu, saya pergi malam pertama, imam dia baca memang lancar lah, Fatihah semua lancar. Bila habis nak sembang gagap. Oh, gagap rupanya. Sembang dia jadi lekat-lekat sikit. Tak teruk sangat tapi gagap lah. Tapi baca relax, baca tak agak langsung. Biasa gitulah. Gagap di luar, masuk dalam solat lancar. Mungkin mukjizat Quran tu sama. Cakap saya jadi itu. Tapi bila masuk alhamdulillahi rabbil alamin, jadi imam lah tu, relax. Biasa gini ya. Satu lagi sini, Syukri. Syukri dah. Syukri dia sedikit gagap di luar, tapi baca relax. Biasa gitu. Tapi ini di luar tak gagap, masuk dalam Malik. Maka yang ni nama dia was-was. Baik, bila dia was-was, hukum dia ialah dia tak sama dengan uzur. Uzur ni dia boleh ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Mana hak jenis gagap di luar solat dan masuk solat pun dia gagap juga. Dia bila baca Fatihah tu lambat sikit daripada imam, dia dibenarkan untuk ditinggalkan oleh imam sehingga 3 rukun yang panjang. Maksud dia 3 rukun panjang sampai sujud yang kedua. Rukun pertama Allahu Akbar rukuk. Saya ulang mula bagi faham. Allahu Akbar imam rukuk, dia duk gagap lagi sebab dia gagap di luar dan di dalam. Imam rukuk dah 1 rukun panjang, 1 dah tak boleh, dia 3 dibenarkan. Baik, imam sami Allahu liman hamidah, iaitu tak kira sebab pendek. Tidak hukumnya rukun yang pendek tak kira. Kemudian imam Allahu Akbar sampai sujud yang pertama, rukun panjang yang kedua. Berdua tak boleh, dia boleh baca lagi, habiskan dulu kalau belum habis. Kemudian imam Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud, hak tu tak kira sebab rukun pendek. Tidak dengan duduk antara 2 sujud, rukun pendek tak kira. Biasanya sampai situ tu hak tadi tu habis dah biasanya. Biasanya habis dah. Sebab dia kalau imam sujud yang kedua Allahu Akbar, elok bar dahi sampai saja tempat sujud. Kalau dia tak rukuk lagi, dia kena rukuk tu, jangan teru-teru, jangan kering, teru-teru. Habis dah. Dia tak boleh, dia kena buat macam biasa, rukuk dulu, kemudian i'tidal, kemudian dia kena buat ikut hak asal, tidak boleh terjun teru. Makna masa imam duduk antara 2 sujud, dia rukuk dah, biasa gitulah. Tapi kalau imam sujud kedua, dia masih Fatihah, tak rukuk lagi, batal solat. Kecuali dia turun ikut imam sujud, dia tinggal sujud, tinggal turun terus, yang tu boleh. Tapi nanti dia kena tambah tu.
Nah, jadi macam masbuk dah pula. Dia kena tambah. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, sehingga kalau imam sujud kedua, dia tak ikut sujud dah sampai imam Allahu Akbar, solat dia batal dah. Tak pakai. Nah, okey. Itu kalau uzur. Tapi kalau hak tadi waswas, dia di luar cakap laju macam biasa, masuk solat duk Malik yaumiddin, duk ulang-ulang. Maka tu nama dia waswas, kata Imam Nawawi. Dia tak dapat hukum orang uzur, dia dikira orang waswas, dibenarkan 1 rukun setengah. 1 rukun setengah, tak kira panjang pendek. Ataupun boleh sebut 2 rukun, tapi 2 rukun batal. Contohnya dia baca Fatihah lagi, imam rukun Allahu Akbar, dia baca lagi, dia waswas, bukan uzur. Waswas bukan uzur, tak apa lagi tu, tak batal lagi, baru 1 rukun. Imam sami Allahu liman hamidah, iktidal. Masa iktidal tu kalau dia rukun tak apa lagi. Imam nak turun al-hawi, nak turun ke sujud, dia baru rukun, tak boleh, batal. Dia hanya boleh 2 rukun, bukan panjang, 2 rukun, rukun dan iktidal. Imam nak turun, bukan kita sujud, nak turun, dia tak boleh rukun lagi, batal. Ada faham? Cuba tangan. Payah kan? Tak apa. Ngaji memang payah, mudahnya saya duduk ngaji. Tak ngaji mudah. Dia kata hampa duk waslah apa, aku takbir sekali. Sekali dia tak ngaji, tak kata apa, Allah Akbar sekali, tak kata apa, tak entah apa-apa, dia pelik. Kali dulu dia ni mengaji kena ada qasdun, qasad, kena ada ta'arud. Dia lambat sikit. Dia sebab dia mengaji. Hak ni tak ngaji, Allahu Akbar, tak kata apa, tak entah apa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jengkreng. Ini kita waswas. Dia kalau kita waswas tu alhamdulillah. Makna kita tu mengaji. Hanya orang mengaji dia ada waswas. Orang tak mengaji memang tidak ada waswas. Nak waswas apa dia tak tahu apa. Tapi bila dia mengaji waswas, dia kena topak mengaji sikit lagi. Sebab ilmu dia belum sempurna. Sebab tu dia waswas. Kalau sempurna dia tak waswas, dia ikut setan waswas tu. Dia kena ikut fiqh. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, kalau kita tak ada waswas langsung, hati-hati. Mungkin kita tak ngaji ada masalah. Sebab apa? Syaitan tak akan kacau kita. Nak waswas apa nak? Syaitan tak akan kacau orang tak ngaji. Biar pergi dia. Solat dia bukan sah pun kacau atas aku. Perompak takkan merompak rumah orang miskin. Tu aja. Perompak lalu rumah miskin dia nak rompak benda rumah miskin, bukan ada apa pun. Perompak akan merompak rumah ada CCTV. Tengok buh CCTV, bubuh nak siap, memang dia rompak. Mana-mana rumah yang ada CCTV, maknanya ada benda bernilai dalam tu. Ada benda bernilai, baru dia nak masuk rompak. Dia pandai nak ejah CCTV kita tu. Jadi macam apa dia, filem-filem dia buat betul. Dah, tengok filem. Nah, dia boleh ejah. Nampak macam ada, tapi tak gerak pun macam tu. Dia tukar gambar. Nah, itu perompak akan merompak rumah ada nilai. Biasanya ada CCTV lah. Rumah bila ada CCTV itu mana rumah dalam itu ada benar-benar bernilai. Dia takut orang masuk, dia buat CCTV. Maka perompak akan masuk situ. Perompak tak akan masuk rumah yang orang miskin, tak ada CCTV apa-apa. Macam itulah iblis, dia tak kacau pun orang jahil. Buat benda. Dia ni tak kacau pun tak sah daripada awal. Kacau apa? Pihak-pihak dia. Dia akan kacau orang ada ilmu ngaji ni. Nah, tapi bila kita ilmu kita mantap, kita tak ikut setan. Contoh, macam mana? Atau Pak Cak mantap ke dok malam ni? Okey, Pak Cak ambil saya wuduk. Ambil daripada basuh tangan sunat semua buat, lah kali basuh kedua-dua kaki, selesai dah. Pak Cak pun melangkah keluar daripada bilik wuduk. Dah keluar tu dah langkah 2 langkah, aku basuh kaki kedok, jadi was-was. Pak Cak nak buat macam mana? Pak Cak nak masuk basuh kaki mula ataupun nak terus pergi solat saja? Ya? Tu. Oh, hebat Pak Cak.
Itu nama dia fiqh. Fiqh ni amalan hak kita buat dah. Bila datang waswas ataupun syak selepas dia selesai, sah dah. Dia hak tak boleh dalam ibadah. Kita masa-masa solat, aku ni 3 ke 4, 3 ke 4 pakai 3. Nah, syak atau waswas datang waktu kita tak selesai lagi, kena pakai. Dah habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Aku 3 ke 4 tadi. Nak solat mulakan pakai doa. Tak payah. Selesai dah. Waswas itu, syak itu datang selepas solat, selepas ibadah, selesai dah. Itu fiqh. Itulah ilmu fiqh, itulah ilmu faqih. Kalau tak ngaji, solat mula. Itu ikut setan. Tu je. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita ada waswas tu kita ikut setan sebenarnya. Orang kata dah ni sebab mazhab Syafi'i ni takbir Allah nak susun. Sahaja aku solat maghrib, fardu maghrib nak susun. Hanafi tak apa sebelum tu boleh. Hanafi niat sebelum tu dia takbir Allah Akbar, Allah Maha Besar dah. Dia mudah, tak ada ala waswas. Ni Syafi'i punya pasal. Marah Syafi'i. Kalau kita mengaji mazhab Syafi'i sebenarnya pun tidak ada waswas sebenarnya, tidak ada. Kalau kita waswas juga orang panggil lemah akal, yang kedua jahil. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalaulah kita jenis tak boleh nak masuk tu, sahaja aku solat fardu maghrib dalam takbir tu ihram, kita ni boleh pakai pendapat yang lemah dalam mazhab. Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i ialah kita boleh niat sebelum takbir. Boleh tak? Macam Hanafi juga. Waswas kat orang. Dia waswas, dia marah Syafi'i sebab dia tak ngaji habis mazhab. Untuk orang tidak waswas tak boleh lah. Hak kita boleh buat direct, maka kita kena niat lepas sampai baik tu tempat niat kita. Tak boleh sebelum. Tapi kalau kita tak boleh nak masuk, maka kita boleh pakai pendapat yang lemah dalam mazhab. Kita boleh niat sebelum sedikit daripada takbir. Agak-agak nak agak-agak nak sama dengan Hanafi. Maknanya kalau kita mengaji mazhab Syafi'i betul-betul, tidak ada waswas pun, kita boleh pakai pendapat itu. Nah, dia jadi waswas sebab dia duk marah Syafi'i sebab nak kena bawa dalam takbir tu 3 tu qasad, ta'arud, ta'yid, sebab dia jahil dengan mazhab Syafi'i itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, cukup dulu. Sampai itu dulu. Kita akan sambung nanti, itu tak apa, yang sebelah tu kita selesai dah. Kita akan sambung yang ke-12, makruh berimam dengan kepada orang-orang waswas. Kalau dia duk takbir 2-3 kali, kita ni jenis takbir 2-3 kali setiap kali nak solat, maka janganlah kita jadi imam. Yang kedua, kalau kita tahu Pak Long ni takbir dia waswas, janganlah kita lantik dia jadi imam. Itu mukadimah dulu. Kita akan bahas 2 minggu lagi lah, tuan-tuan, di bulan Februari insyaAllah. Yang ke-12, makruh beriman kepada orang waswas. Baik, tengok soalan kalau ada sikit.